Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pensyarah kami dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Hari ini kami akan berbincang mengenai tokoh pra-merdeka dan tokoh pasca merdeka di bawah subjek BMMD 1074 iaitu Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, saya perkenalkan ahli-ahli kumpulan iaitu yang pertama saya, Puteri Nur Amran Nafisah binti Zaini. Dan nama saya Nurul Atira binti Hasni. Dan saya Nak Azinawati binti Muhammad Nazri. Sebelum kita menganalisis siapakah tokoh pra-merdeka dan pasca merdeka yang kami pilih, eloklah kiranya kita mengenali apakah pra-merdeka dan pasca merdeka. Pra-merdeka ialah zaman sebelum merdeka pada peringkat zaman kolonialisme. Manakala zaman pasca merdeka ialah era selepas merdeka atau selepas 31 Ogos 1957, iaitu apabila negara kita mencapai kemerdekaan sehinggalah 1967. Baiklah, kita akan analisis terlebih dahulu zaman pra-merdeka. Tokoh pra-merdeka yang kami pilih bagi perbincangan hari ini ialah Munshi Abdullah. Saya perkenalkan dahulu siapakah Munshi Abdullah. Nama penuh Munshi Abdullah ialah Abdullah bin Abdul Kadir. Lahir pada 1796 di kampung Masjid Melaka. Beliau meninggal dunia pada Oktober 1854 iaitu ketika beliau berumur 58 tahun. Beliau mendapat gelaran Munshi seawal beliau berusia 11 tahun. Beliau juga merupakan keturunan Arab dan India. Beliau diberikan gelaran Munshi atas kebijaksanaannya iaitu gelaran bahasa Parsi yang bermaksud pendidik ataupun guru. Sesi perbincangan kita akan diteruskan lagi dengan mengetahui apakah peranan-peranan dan pemikiran tokoh pra-merdeka yang kami pilih iaitu Abdullah Munshi. Antara peranan dan pemikiran Abdullah Munshi dalam memartabatkan bahasa Melayu ketika zaman pra-merdeka ialah beliau pernah menjadi jurutulis iaitu bekerja kepada Sir Stamford Raffles. Beliau juga merupakan juru penterjemah iaitu membantu menterjemah kitab Injil kepada bahasa Melayu. Beliau juga pernah menjadi guru dan menyandang jawatan sebagai pengetua. Beliau juga mengajar bahasa Melayu kepada askar Inggeris yang berketurunan India. Seterusnya, beliau menghasilkan karya yang membawa kepada perubahan kuasa golongan feodal yang semakin merosot akibat penjajahan Inggeris di tanah Melayu ketika itu. Antaranya adalah kisah pelayaran Abdullah. Karya ini akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh rakan sekumpulan saya. Karya tersebut juga menceritakan pengalaman beliau mengikut penjajah Inggeris berlayar ke negeri-negeri pantai timur. Baiklah, peranan dan pemikiran Abdullah Munshi dalam memartabatkan bahasa Melayu yang seterusnya ialah beliau menggunakan istilah-istilah bahasa Inggeris seperti college dan polish dalam karya beliau iaitu Hikayat Abdullah. Selain itu, beliau juga mengkritik sikap orang Melayu yang tidak mengambil berat tentang bahasa Melayu sewaktu beliau berlayar bersama-sama dengan orang Inggeris. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hasil karya Munshi Abdullah. Yang pertama, kisah pelayaran Abdullah ke Mekah. Menurut Wikipedia, pada tahun 2013, kisah pelayaran Abdullah ke Mekah ialah karya yang terakhir dari Abdullah Abdul Kadir Munshi. Karya ini menceritakan tentang pelayaran Abdullah dari Singapura ke Jeddah untuk mengerjakan haji di Mekah. Ringkasan 3 bahagian dari cerita ini pertama kali diterbitkan oleh majalah Cermin Mata di Singapura pada tahun 1858 sehingga 1859. Abdullah berlayar dari Singapura dengan sebuah kapal bernama Subulu Salam pada bulan Februari 1854. Sepanjang perjalanan, ia melukis gambaran tempat-tempat yang dilihatnya dari laut dan menulis pengalaman peribadinya bertemu pelbagai kumpulan orang di tempat-tempat yang
ia kunjungi seperti Calicut. Abdullah meninggal dunia di Jeddah pada bulan Oktober pada tahun 1804 pada usia 58 sebelum dia sampai ke Mekah. Versi majalah Cermin Mata yang diterbitkan oleh agensi Mubalik Protestan hanya mengandungi kisah pelayaran Abdullah sehingga ke pantai Jeddah. Klinkert, iaitu seorang sarjana Belanda, menerbitkan terjemahan Belanda yang lebih lengkap berdasarkan salinan manuskrip yang diperolehi daripada penerbit di Singapura. Kemudian, beliau menerbitkan edisi bahasa Melayu pada tahun 1889 dengan judul Kisah Pelayaran Abdullah ke Jeddah, tetapi kali ini berdasarkan versi Cermin Mata. Pada tahun 1964, versi suntingan Kasim Ahmad diterbitkan di Kuala Lumpur. Amin Sweeney turut menyunting edisi baru karya lengkap Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, jilid 1 diterbitkan di Jakarta pada tahun 2005. Seterusnya, hasil karya Munshi Abdullah yang kedua adalah Hikayat Abdullah. Menurut Wikipedia 2021, Hikayat Abdullah merupakan kisah pengembaraan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Hasil karya ini selesai dikarang pada tahun 1845 dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1849. Terbitan Rumi diterbitkan oleh Pustaka Antara pada tahun 1907 bagi kegunaan teks di sekolah-sekolah Melayu. Ia juga merupakan antara teks sastera Melayu yang pertama diterbitkan secara komersial. Gaya penulisan Abdullah yang unik ini dipaparkan secara jelas dalam teks ini dan isinya disampaikan dalam bahasa Melayu yang sederhana dan kontemporari. Tidak seperti karya-karya klasik sastera Melayu yang kebiasaannya mengandungi fantasi dan cerita legenda, karya Abdullah berkisarkan tentang realisme ataupun realisme. Karya ini juga diklasifikasikan sebagai autobiografi Abdullah dan mengandungi pandangan peribadi tetapi perspektif tentang masyarakat Singapura dan Melaka pada awal abad ke-19. Ia menceritakan sekilas zaman kanak-kanaknya di Melaka. Pengalamannya sendiri seperti pembedahan yang dilakukan kepadanya oleh seorang ahli bedah Inggeris atau kunjungannya ke kamp Puak Tian Di Hui, iaitu satu kumpulan kongsi gelap Cina di pedalaman Singapura, dan acara seperti pengasasan institusi Raffles, perobohan kota A Formosa di Melaka, dan lawatan Lord Minto, Kabinet Jeneral India ke Melaka. Sebahagian besar karyanya juga mengandungi pengamatan peribadi tentang personaliti pada zamannya. Para pegawai Inggeris, syarikat Hindia Timur Inggeris seperti Sir Stamford Raffles, Colonel Farquhar dan John Crawford, Sultan Hussein Shah dari Kesultanan Johor, Mubalik dan pedagang Amerika dan Eropah dan pedagang dari China. Dan yang terakhir sekali adalah kisah pelayaran Abdullah ke Kelantan. Menurut Wikipedia, kisah ini ialah sebuah karya sastera Melayu oleh Abdullah Abdul Qadir Munshi. Ia pertama kali diterbitkan pada tahun 1838 di Singapura dan dianggap sebagai teks sastera Melayu pertama diterbitkan secara komersial. Karya ini menceritakan tentang pelayaran Abdullah dari Singapura ke Kelantan dengan rakannya, Quran Pre dan Baba Koan untuk menyerahkan surat daripada Sir George Bonham iaitu Governor Negeri-Negeri Selat untuk Sultan Kelantan. Tulisannya merangkumi pengalaman ketika singgah di Pahang dan Terengganu serta apa yang dialami beliau di Kelantan. Karya ini juga mengandungi nasihat-nasihat yang diberikannya kepada Raja-Raja Melayu dan perbandingan antara sistem pemerintahan Inggeris dan sistem pemerintahan tradisional Melayu. Edisi pertama karya ini dicetak dalam tulisan Rumi dan Jawi, manakala edisi kedua dicetak hanya dalam tulisan Jawi. Pada tahun 1855, sarjana Belanda J. Pichnaper menerbitkan edisi khusus bagi pelajar bahasa Melayu. Semua edisi tersebut menjadi rujukan kepada H.C. Klinkert untuk edisinya sendiri, khusus untuk bacaan siswa di Hindia Belanda. Karya ini diterbitkan semula pada tahun 1960 oleh Kasim Ahmad di Malaysia. Pada tahun 2005, ia disunting oleh Amin Sweeney dan diterbitkan sebagai sebahagian kumpulan karya lengkap Abdullah bin Abdul Qadir.
Baiklah, seterusnya kita akan analisis zaman pasca merdeka iaitu zaman selepas merdeka sehinggalah 1967. Tokoh pasca merdeka yang kami pilih ialah Nik Safia Karim. Baiklah, kita kenal terlebih dahulu siapakah Nik Safia Karim. Nama penuh beliau ialah Nik Safia binti Nik Abdul Karim. Beliau lahir pada Disember 1939 di Kota Baru, Kelantan. Beliau juga merupakan tokoh dan cendekiawan tanah air yang aktif dalam memperjuangkan dan memertabatkan bahasa Melayu. Beliau diberikan gelaran Profesor Emeritus pada tahun 2002. Baiklah, kita lihat pula peranan dan pemikiran Nik Safia Karim ketika zaman pasca merdeka. Antara peranan dan pemikiran Nik Safia Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah yang pertama, menitikberatkan tentang kepentingan penggunaan bahasa Melayu yang betul sewaktu berkomunikasi melalui karya-karya yang diterbitkan oleh beliau. Contohnya seperti kesantunan bahasa dalam pengurusan pentadbiran dan media. Yang kedua, beliau juga menerbitkan pelbagai karya yang berkaitan sosiolinguistik, contohnya seperti beberapa soalan sosiolinguistik bahasa Melayu 1981 dan juga sosiolinguistik bahasa Melayu dan pengajarannya pada tahun 1987. Yang ketiga, beliau juga menerbitkan pelbagai karya tentang tata bahasa yang menjadi rujukan kepada masyarakat kini. Contohnya seperti buku Tata Bahasa Dewan pada tahun 2010, Malay Grammar for Academics and Professional pada tahun 1995 dan Liku-Liku Bahasa pada tahun 2007. Baiklah, peranan dan pemikiran Nik Safia Karim yang seterusnya ialah menghasilkan ratusan majalah yang berkaitan dengan bahasa dan wanita. Dan yang terakhir, menerajui Persatuan Linguistik Malaysia (LPM) yang berjaya membuktikan keupayaan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang dan lain-lain lagi selama 18 tahun, iaitu dari tahun 1982 hingga tahun 2000. Akhir sekali saya akan menerangkan tentang hasil karya Nik Safia Karim. Nik Safia Karim menghasilkan pelbagai karya. Antaranya adalah Tata Bahasa Melayu, edisi yang ketiga. Yang kedua adalah beberapa persoalan sosiolinguistik bahasa Melayu. Buku ini bertujuan untuk memenuhi keperluan peminat bahasa, guru bahasa, para pelajar dan sesiapa sahaja yang ingin mendalami penggunaan bahasa Malaysia dengan lebih cemerlang. Perbincangan dibahagikan pada 3 bidang. Dua bab yang pertama menumpukan perhatian terhadap persoalan ejaan dan kamus kerana hal ini amat penting difikirkan dan perlu diulangi dan ditegaskan serta kepada para pembaca. Bahagian kedua menumpukan perhatian kepada aspek-aspek sintaksis iaitu ayat. Penekanan adalah huraian semua untuk memberi penjelasan. Ini juga adalah contoh-contoh hasil karya Nik Safia Karim iaitu Bahasa Melayu Grammar untuk akademisi dan profesional dan yang terakhir sekali adalah Bimbingan Pelajar Bahasa Kita Jilid 2. Baiklah, kesimpulannya dapat kita rumuskan bahawa kita hendaklah menghargai pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu yang memartabatkan bahasa Melayu. Hal ini supaya dapat mengekalkan keunikan bahasa Melayu tersebut. Baiklah, sampai di sini sahaja pembentangan kami. Sekian, terima kasih.